Bab 8. Daya dan Gerakan. Dibentangkan oleh Nur An-Hawani binti Muhammad Rashidi dan Nur An-Nisa binti Yusuf. Daya. Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas objek. Hampir semua aktiviti harian melibatkan daya seperti membuka tin, menekan switch, menolak pintu dan banyak lagi. Daya boleh wujud dalam banyak bentuk. Misalnya daya graviti, berat, daya normal, daya geseran, daya elastik dan daya apungan. Jenis-jenis daya. Yang pertama, daya graviti. Daya graviti ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ini menyebabkan semua benda di lambung akan jatuh semula ke tanah. Yang kedua, daya geseran. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Yang ketiga, daya apungan. Daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu benda lain. Yang keempat, daya elastik. Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Yang kelima, berat. Berat sesuatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Yang keenam, daya normal. Daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan sesuatu permukaan. Ciri-ciri daya. Daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnetik dan arah. Magnetik merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Gambar pertama. Gambar tersebut menunjukkan satu daya tolakan yang bertindak pada sebuah kotak dengan magnetik daya 10N. Arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah dan titik aplikasi daya berada pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. Gambar 2. Gambar menunjukkan tukul digunakan untuk menanggalkan paku dari permukaan meja. Daya bertindak mempunyai magnetik 15N dan arah adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Titik aplikasi daya adalah pada bahagian hujung tungkul, iaitu bahagian daya dikenakan tertumpu. Unit daya. Unit SI bagi daya ialah Newton N. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Di bumi, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1N. Oleh itu, objek yang mempunyai jisim 1 kg mempunyai berat 10N. Pasangan daya tindakan, daya tindak balas. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnetik tetapi bertentangan arah. Terdapat 3 situasi yang berbeza untuk menerangkan konsep ini. Situasi pertama, jasad yang kekal di atas meja. Jasad seperti buku yang kekal di atas meja mengalami tindakan daya tarikan graviti yang dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya normal akan wujud dalam arah bertentangan. Buku kekal di atas meja kerana magnetik berat. Daya tindakan adalah sama dengan daya normal, daya tindak balas. Situasi 2, jasad yang terapung di atas air. Jasad seperti bongkah kayu yang terapung di atas air juga mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Objek boleh terapung di atas air kerana magnetik berat, iaitu daya tindakan, adalah sama dengan daya apungan iaitu daya tindak balas. Situasi 3, dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Apabila dua troli yang didekatkan seperti dalam gambar, troli pertama dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik pada troli kedua iaitu daya tindakan. Pada masa yang sama, troli kedua akan mengenakan daya elastik yang sama magnetik tetapi pada arah yang bertentangan iaitu daya tindak balas. Selepas dua troli yang bersentuhan dilepaskan seperti dalam gambar, kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Kesan daya. Dia tidak dapat dilihat tetapi kesan yang boleh diperhatikan. Apabila suatu daya dikenakan pada suatu jasad, daya itu boleh mengubah bentuk, saiz dan gerakan jasad tersebut. Kesan-kesan daya. Objek pegun bergerak, menghentikan objek yang bergerak, mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak, mengubah arah gerakan objek, mengubah bentuk dan saiz objek. Daya apungan. Sesuatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya, iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Sebagai contoh, patung inti debu mempunyai berat 10N. Daya tindak balas iaitu daya apungan bertindak dengan magnetik yang sama iaitu 10N tetapi pada arah yang bertentangan. Sebaliknya, sesuatu objek ketegalan jika daya apungan yang bertindak padanya tidak cukup untuk menampung beratnya, iaitu daya apungan kurang daripada berat objek. Ketempatan dan kesan apungan. Bahan yang berbeza mempunyai ketempatan yang berbeza.
Kedudukan sesuatu objek di dalam bendalir bergantung pada ketempatan objek itu sama ada kurang atau lebih daripada ketempatan bendalir. Apabila objek yang kurang tumpat berbanding cahaya cuba ditenggelamkan, daya apungan menjadi lebih besar daripada berat lalu menolak objek itu naik ke atas cahaya. Objek itu akan terapung. Sebaliknya, apabila suatu objek ialah lebih tumpat berbanding cahaya, daya apungan adalah kurang daripada berat objek lalu menyebabkan objek itu tenggelam ke dasar cahaya. Tuas. Tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu daya, beban dan fulcrum. Tuas merupakan mesin ringkas. Kegunaan tuas. Tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Tuas juga membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja. Pengelasan tuas. Tuas dikelaskan kepada 3 jenis iaitu tuas kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Bergantung kepada kedudukan daya, fulcrum dan beban. Momen daya. Daya yang dikenakan pada satu objek boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap. Contoh momen daya berlaku apabila sepanan digunakan untuk mengetatkan nut dan semasa pintu dibuka seperti gambar di bawah. Cara mengira momen daya. Momen daya bersama dengan daya, Newton, darab jarak tegak dari pangsi ke daya, meter. Contoh jalan kira yang kedua. Jika daya yang digunakan untuk mengumpil penutup tin adalah 10N, menggunakan sudu yang panjangnya 15 cm, itu momen daya yang terhasil. Momen daya bersamaan dengan 10N darab 0.15 meter bersamaan 1.5 Nm. Tekanan. Kesan satu daya yang bertindak ke atas satu permukaan bergantung kepada keluasan permukaan daya itu dikenakan. Daya yang bertindak ke atas satu luas permukaan yang lebih kecil akan menghasilkan suatu tekanan yang lebih besar. Sebaliknya, daya yang sama bertindak ke atas satu permukaan yang lebih besar akan menghasilkan suatu tekanan yang lebih kecil. Tekanan ditarifkan sebagai daya per unit luas permukaannya. Aplikasi tekanan dalam kehidupan harian. Teori kinetik gas menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya. Kekerapan pelanggaran antara molekul-molekul udara pada dinding bekasnya akan menghasilkan daya yang menolak pada dinding bekas tersebut. Daya ini dikenali sebagai tekanan udara. Isi padu. Apabila bekas tertutup dimampatkan, isi pada ruang di dalam bekas dikurangkan. Hal ini menyebabkan zarah-zarah udara berlanggar lebih kerat dengan dinding bekas dan tekanan udara di dalam bekas meningkat. Suhu. Apabila suhu udara dalam bekas tertutup bertambah, zarah-zarah udara bergerak dengan lebih cepat. Hal ini menyebabkan zarah-zarah udara melanggar dinding bekas dengan lebih kerat dengan daya yang lebih kuat. Oleh itu, tekanan udara di dalam bekas meningkat. Tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian. Pam sedut. Apabila pam ditekan pada sinki, udara dalamnya akan dipaksa keluar, lalu membentuk keadaan yang bertekanan rendah. Hemisfera Magdeburg. Apabila udara di dalam hemisfera dipam keluar supaya ruang dalam hemisfera menjadi vacuum, tekanan dalam hemisfera menjadi sifar. Penyedut minuman. Apabila udara dalam penyedut minuman disedut, ruang dalam penyedut akan menghasilkan tekanan rendah. Sifon. Hujung tube B diletak lebih rendah daripada hujung tube A supaya air mengalir keluar daripadanya. Air yang memenuhi tube akan mengalir keluar dan menyebabkan tekanan dalam tube menjadi rendah. Picagari. Apabila ombak ditarik ke atas, isi padu udara dalam silinder bertambah. Hal ini menyebabkan tekanan udara yang rendah terbentuk dalam silinder. Pembasah vacuum. Apabila sudah dihidupkan, kipas dalam pembasah vacuum akan menyedut udara keluar daripada pembasah vacuum. Hal ini menyebabkan tekanan udara dalam pembasah vacuum menjadi lebih rendah. Berkaitan altitude dengan tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera menurun apabila altitude semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh tarikan graviti molekul udara yang berdekatan dengan permukaan bumi ditarik bersama oleh tarikan graviti menyebabkan kenaikan tekanan. Kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Bagi seorang penyelam yang berada di bawah laut, badannya akan mengalami tekanan. Kesan kedalaman terhadap tekanan cecair dalam kehidupan harian. Yang pertama, dinding empangan air di reka bentuknya lebih lebar dari bahagian dasar untuk mengatasi kesan tekanan air yang tinggi pada bahagian dasar empangan. Yang kedua, penyelam laut memakai peralatan khas pada pakaian supaya dapat menahan tekanan air yang tinggi. Yang ketiga, badan kapal selam diperbuat daripada bahan yang kuat supaya tidak kemik akibat tekanan air yang tinggi.